masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin kita kembali setelah kita berehat ujung minggu pada Sabtu dan juga Ahad. Wanita ini terus kembali setia bersama dengan anda jam 12 tengah hari bermula Isnin hingga Jumaat. Dan hari ini saya Farin Ahmad bersama satu lagi rakan F saya, Fatin Hamimah Yusof. Betul. Hari ini kita nak ceriakan lagi hari anda untuk hari Isnin ini. Kita nak kembali bangkit dengan senyuman, dengan satu semangat yang baru. InsyaAllah kita akan terus positif lah hingga ke penghujung minggu dan juga hari-hari berlalu lah. Dan hari ini pastinya banyak perkongsian yang ingin kami kongsikan dengan anda. Dan hari Sabtu hari itu, Farin, cukup meriah sekali, Hari Malaysia, yang mana kalau kita melihat kepada sambutannya memang luar biasa lah. Bukan sahaja di KL, malah di seluruh Malaysia dan juga di London juga. Saya melihat kepada, saya ingat Sabah Sarawak. Bukan, Haizah Hashim juga berkongsikan di sana mereka juga turut serta dalam kereta api sarung. Okey, satu aktiviti yang cukup unik, satu aktiviti tahunan yang saya kira yang semakin sama tahun mendapat sambutan demi sambutan. Jadi kita terus memeriahkan penghayatan yang terbaik untuk kita menjadi seorang rakyat Malaysia yang patriotik. Okey, dan itu juga satu aktiviti keluarga yang cukup menarik lah. Tapi kita nak bercerita pasal keluarga juga. Keluarga, ada anak-anak. Saya ingat lagi masa kecil-kecil, kenapa mak saya selalu bagi saya susu, cakap kena minum susu supaya tinggi, supaya besar, supaya hebat. Jadi kenalah bagi yang terbaik. Betul. Mungkin ada juga yang mungkin umur sebaya, tapi kenapa kawan-kawan dia lebih tinggi daripada dia kan? Dan ini sebenarnya adalah masalah tumbesaran. Dan untuk mencapai ketinggian optimum, ini adalah amat penting sekali untuk ibu bapa memantau tumbesaran anak-anak anda pada peringkat awal. Kalau nak tahu banyak lagi info berkenaan dengan ini, apa kata saksikan Apa Kata Doktor setiap Selasa jam 10.50 malam hanya di TV3 bersama dengan siapa? Kita saksikan siapa hostnya tu. Farid Ahmad. Umur sebaya tapi kawan-kawan dia lebih tinggi daripada anak aku. Jadi masalah tumbesaran ke? Pantun. Untuk memastikan ketinggian yang optimum, para ibu bapa haruslah memantau ketinggian anak-anak dari peringkat awal lagi. Jom bersama dengan saya, Farin Ahmad, dalam Apa Kata Doktor, jam 10.50 malam setiap Selasa hanya di TV3. Pediasure kini dengan mini peptida menyokong penyerapan nutrien tulang yang kuat. Itu dia. Nampak sama. Itu tapi saya kan? Jadi pastikan anda menonton Apa Kata Doktor. Ya, 10.50 malam setiap Selasa. Baik, kita nak teruskan dengan perkongsian hari ini, hari Isnin. Kita nak bawakan satu topik ini. Ini paling tepat dengan setiap individu. Saya suka. Awak suka? Sebab tu saya tetap bersemangat nak bertugas juga pada hari ini. Wow. Alhamdulillah kita nak sebarkan pengisiannya hari ini. Hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan bila kena reject. Sama kan dia? Dengar benda pedih. Bila kena reject. Okey, tapi kita nak mau perbincangan ini dari pelbagai sudut juga. Kalau bila kita kena reject ni, kebiasaan kita akan kaitkan dengan perhubungan, dunia percintaan dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh perluaskan lagi di mana setiap kali kalau kita membuat sebarang permohonan ataupun sebarang mungkin tidak dipilih dan kemudian ditolak segala permohonan, ataupun kita rasa kita macam dah buat yang terbaik, kita macam bagus, tapi kenapa kita ditolak? Kenapa kita kena reject? Jadi macam mana untuk hari ini kita nak mencerah ataupun memperincikan macam mana sebenarnya untuk kita mengambil dari sudut positifnya apabila kita di reject, ataupun bagaimana untuk kita sendiri menguruskan emosi kita. Kena reject tak apa, kita jalan terus. Semangat. Okey, tapi apa pun saya pasti ramai yang dah mula ingin berkongsi komen anda, pendapat anda. Jadi pastikan anda untuk kongsikan bersama kami di Facebook kami Wanita Hari TV3, di TikTok dan Instagram kami WHI TV3. Okey, saya nak tanya soalan. Kalau awak kena reject tu, kena reject yang kategori mana? Okey, reject ni kadang-kadang kita nak menanganinya kadang-kadang bergantung kepada kematangan dari semasa ke semasa. Jadi proses-proses ini adalah satu proses yang kita perlu lalui dalam kehidupan untuk mematangkan kita. Tapi nanti mungkin kita tanya dengan perundi motivasi kita, bagaimana untuk membuktikannya kita dah matang, kita mempunyai satu emotional quotient ataupun kematangan emosi yang baik untuk mengendalikan orang kata lumrah kehidupan ini. Betul. Ataupun kalau kena reject tu maksudnya itu adalah waktu sebaiknya kita dah matang. Okey, awak saya dengar cerita masa muda-muda awak banyak reject orang. Terbaik. Jangan bawa isu ke sini. Okey, tak apa, kita dah kongsikan banyak lagi selepas ini. Jangan reject kami. Teruskan bersama kami, kita berehat seketika. Selepas ini.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Lepak je masuk malam. Tak kot. Aku busy. Tak apa, korang lepak je. Tak apalah. Jom masuk malam lepak. Tak kot. Aku sibuk sikit sekarang ni. Busy weh. Banyak kerja nak kena buat. Kau ni kalau aku ajak je lepak, ada lah. Busy lah. Apa benda lah. Ada je kerja kau nak buat masa orang ajak lepak. Kenapa kerja kau tu datang masa kawan-kawan nak lepak ke? Masa kita orang free ni kau tak ada masa nak buat kerja. Macam mana kita nak reject orang ni? Bila kita nak reject orang, kita kena meletakkan diri kita pada keadaan dia lah. Kalau kita tak suka orang cakap macam tu dekat kita tak suka orang reject kita dalam keadaan macam tu, maka kita pun jangan reject orang dalam keadaan macam tu. Bila kita tak nak pada seseorang, kita kena terus terang. Jangan main tarik tali. Ramai orang macam tu. Nak reject orang main tarik tali. Masih memberi harapan. Jangan macam tu. Bila kalian nak reject someone tapi masih memberi harapan. Contohnya, saya tak ready lagi. InsyaAllah nanti saya fikirkan. Kalian dalam hati nak reject tapi tak sampai hati. Itu harapan. Jangan cakap macam tu. Jangan bagi harapan. Tak suka, bagi tahu tak suka. Life is simple. Tak nak, cakap tak nak. Kalau nak, cakap nak. That's all. Jangan belit-belit gitu, begini, begitu. Tak nak. Minta maaf, saya tak ready nak ada komitmen untuk bercinta. Saya nak fokus belajar. Dah cukup baik dah tu. Oh, okey. Maksudnya... Dengar tu Fatin. Dengar. Wow, rasa terpana macam tu. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak mereject tu, kita ada alasan yang sangat-sangat kukuh dan bagaimana penyampaian kita kepada individu berkenaan. Itu dari segi ku bercinta lagi. Tapi sebenarnya... Tapi apa pun, itu tadi tu dia berkongsikan satu kongsi yang bagus. Di mana saya kira sebenarnya rejection, penolakan ni satu perkara yang subjektif, penerimaan yang berkecuali dan unik kepada setiap individu dan situasi yang berbeza-beza. Dan juga bagaimana penerimaan. Betul. Okey, tak apa. Hari ini kita dua orang. Itu pendapat kita berdua. Kita ada lagi dua tetamu kita di studio ini. Di sebelah saya, kita bersama dengan Wan Ali, seorang pelakon dan juga mungkin ada juga pengalaman-pengalaman beliau nak dikongsikan hari ini. Sihat, Wan? Sihat, Alhamdulillah. How are you? Good. Okey. Dan juga kita bersama dengan tidak lain tidak bukan Cik Fazli Abdul Aziz, pendidik motivasi kita hari ini. Banyak dia nak kongsikan. Betul. Sebesar impact dia tu. Pasal lah, dia pun biasa reject orang dan dia pun pernah di-reject lah saya rasa. Itu tak Jadi mustahil. banyak Itu tak mustahil. Jadi awak nak mulakan dengan Cik Fazli. Okey, kebiasaannya. Okey, Cik Fazli, kita mungkin boleh mendefinisikan sedikit tentang apakah itu rejection atau penolakan dan situasi-situasi dalam kehidupan kita yang memang kita kira setiap hari pun kita berhadapan dengan situasi rejection ini. Ya, sebenarnya dalam kehidupan kita, rejection ini satu fitrah. Satu perkara yang berlaku yang saya yakin semua orang mengalaminya. Bahkan sewaktu kita kecil lagi kita banyak berdepan dengan rejection. Betul juga. Contoh, Antaranya. kita masuk waktu kecil kan, kita nak main benda yang berbahaya. Mak ayah ambil. Mak ayah rampas. Betul lah. Itu rejection. Okey. Kan dia nak sesuatu kan, nak sesuatu yang pada mak ayah tak boleh. Tapi anak ni tak faham. Tetapi itulah rejection. Maknanya sejak daripada kecil dan kita dewasa, sebenarnya kita hampir mungkin setiap hari kita melalui rejection. Cuma apakah rejection tersebut memberi kesan besar pada emosi kita? Dan ada rejection tertentu yang memberi kesan besar, ada rejection tertentu yang kita tak ada apalah, relax, biar tak ada apalah kan. Sebenarnya. Jadi oleh sebab itu sebenarnya isunya bukan tentang rejection tetapi tentang bagaimana reaction kita terhadap rejection. Bagaimana kita berdepan dan menghadapi rejection. Saya bagi contoh macam ni sebab kalau kita bincang tentang rejection, dia sebenarnya berkait dengan satu benda yang paling penting. Apa dia? Harapan. Kenapa orang sakit bila kena reject? Kan? Kenapa sakit bila berdepan dengan rejection? Pertama sebab kerana kemungkinan harapan kita terlalu tinggi. Kita nak sesuatu tu. Kenapa kita nak sesuatu tu? Mungkin benda tu memberikan manfaat. Mungkin kalau dari segi hubungan kita rasa dia lelaki yang paling layak untuk terbaik kan. Maknanya paling lengkap. Tuhan kat takbir duduk belakang kan. Kan maknanya dia yang terbaik. Jadi kita yakin kalau dia berada dengan kita, dia pilihan kita dan kalau kita dapat dia, kita akan dapat menikmati lebih banyak kebaikan lah. Okey. Jadi harapan tu tinggi. Jadi bila harapan tu tinggi, maknanya bila dia dikecewakan, ianya semakin sakit lah. Semakin tinggi harapan, semakin sakit jatuh. Hipotesisnya. Ya. Ibarat bola kaca kan. Kalau kita lambung semakin tinggi, semakin jatuh dia semakin berkecai dia. Berbanding kita lambung tapi tak tinggi sangat tapi bila jatuh okeylah guys, itu satu. Yang kedua, kenapa kita sakit? Sebab kita dah banyak effort yang kita buat. Bila kita nak pada sesuatu, kita nak pada seseorang, kita nak mohon jawatan tersebut, kita datang casting untuk contoh jadi host dan sebagainya kan. Kita dah persediaan tu banyak kita buat tu. Jadi effort tu sebenarnya berserta dengan harapan. Kalau tidak berharap, kita tak akan buat effort. Kita tak akan berusaha, kita tak akan menambah
menambah kerja kita untuk menambah baik diri kan, supaya bila kita pergi mohon dan sebagainya, kita dilihat sangat bersedia dan juga sesuai ataupun mampu untuk membawa, kalau contoh hosting, membawa watak tersebut kalau berlakon lah kan. Jadi maknanya dengan usaha. Jadi bila usaha melibatkan masa, tenaga, mungkin wang duit kan. Betul. Banyak sacrifice. Investment lah, investment. Pelaburan tu. Pelaburan tu banyak. Jadi bila dia macam ni, kalau kita sebut pasal investment, semakin banyak kita letak duit, semakin banyak kita harap dia pulangan dia. Betul. Dan kalau jatuh rugi, semakin teruklah kerugian dia. So itulah dia. So sama juga. Jadi bila rejection berlaku dengan usaha dan masa dan juga harapan kita, maka itulah yang mengecewakan kita. Okey, minta maaf. Adakah kalau kita mengharapkan sesuatu tu, kita punya meletakkan kata expectation kita tu jangan terlalu tinggi? Dia sebenarnya tidak salah untuk meletakkan expectation itu tinggi. Tetapi kita juga kena bersedia dengan kemungkinan-kemungkinan yang di luar kawalan kita. Dia macam inilah. Semakin tinggi pengharapan, semakin besar risiko kekecewaan. Ya. Dia ibaratnya lah, kalau kita letak di puncak awan cita-cita kita, at least dia jatuh atas puncak gunung. Tetapi kalau kita letak di bawah, kalau jatuh maksudnya ke dalam laut lah kan. Jadi maknanya harapan tinggi tidak ada masalah, tetapi kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan yang di luar kawalan kita. Okey, baik. Okey, kita nak tanya Wana lah. Kalau kita bercakap mengenai hubungan, reaction dalam hubungan, penolakan dalam hubungan, apa lagi antara lain yang mungkin ada pengalaman yang Wana nak kongsikan dalam relationship? Mungkin juga umum. Mungkin kehidupan kita, career, kawan-kawan. Okay, I'm very lucky sebab kawan-kawan saya, kalau saya kata macam saya tak ada masa untuk nak keluar dengan diorang, macam mana cara penyampaian saya tu sebenarnya? Jangan macam, you have to be macam diplomatic, understanding, cara you sampaikan tu macam, babe, tak apa, I'll make time for you next time. Macam tu. So you can't like, babe, I tak ada masa lah, you ni asyik free je. Those kind of thing. Itu pun tak. Negative rejection lah, cara negatif kita reject dia kan. So I rasa macam benda tu you have to make it positively. Dari segi kerjaya pula, banyak kali I pergi casting, I'm sure you know. Banyak kali pergi casting for, dulu Wana selalu start dengan advertisement. So I usually go for casting. And macam for me, macam it's okay. It's okay if I get rejected because there are better things for me in the future. So that's what I think about myself. Like, if I'm rejected now, ada rezeki yang lain I will get. Okay. And at the end of the day, I akan fikir balik, nasib baiklah I tak buat job tu. Nasib baik I tak dapat sebab I dapat yang ni, and this is much better for me. Yeah, so that's how I deal with rejection in a positive way. Okay, itu kalau mungkin soalan. kita yang di-reject, tapi kalau you yang mereject sesuatu situasi atau individu tu, bagaimana? Okay, dalam relationship. Biasalah, cantik, lawa kan. Ramailah bagi DM, bagi surat ke apa. Macam mana? Peminat pun ramai. Tak pernah. Tengok gaya macam banyak pengalaman mereject orang kan. Cik Fazli. Dia tambah. Tapi terkawal lah. Macam mana mengawal tu? Yelah, betul. So, I think recently I cakap dengan this seseorang lelaki ini. Dia baik and I think dia smart, dia intelligent, tapi macam saya sendiri tak ready untuk ada dalam situasi untuk berada dalam a relationship. So saya explain kat dia, saya cakap macam, I appreciate kita punya friendship. I said like, I really appreciate kita punya friendship. I think you're smart. I think you are vibrant. I think you're very warm. So I bagi dia benda-benda yang positif untuk puji-puji dulu. Puji-puji dia. Maksudnya kita macam kipas dia. Tapi betul lah, tapi betul kan. I cakap benda yang betul lah, what I think of him, and I cakap mungkin tak sesuai untuk saya sekarang sebab saya rasa macam saya tak prepare untuk be in a serious and committed relationship. But I'm sure there's plenty of women out there for you. I rasa benda tu macam like, it's just awak cara pernah guna you skrip cakap. yang sama ke awak gelak? Tak, sebab saya rasa itu macam template untuk kita mengharmoni. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengakuan wanita. Bukan. But like, tapi betul lah, betul. Kita nak kena paksa diri. You know, in life, for me, you have to be, you kena selesa dengan rejection and to be rejected. You have to kena selesa dengan saying no because you know something is not good for you and takkan you nak paksa diri you and then dia punya outcome tu akan lebih teruk lagi. Betul tak? Betul, tapi dalam keadaan yang rasional lah kita kan, bukan dari macam kita tengah beremosi. Wow. Okay. Itu dari segi perempuan lah. Kalau lelaki ada cerita ke? Lelaki macam mana? Kita selalu kena reject. Okey, tapi tak apa. Itu nanti kita nak sambung juga. Tapi ikhlas. Abang Faris, saya rasa dia macam awak terlalu baik untuk saya. Dapat skrip drama kan.
Kan? Okey, tapi tadi cukup menarik juga bila kita kena rasa selesa saying no dan juga untuk menerima rejection ataupun penolakan. Okey, Cik Fazli juga saya nak kaitkan Cik Fazli kata tentang anak-anak, kematangan emosi anak-anak juga harus mula daripada awal. Jadi kalau kita itu juga ada satu proses kematangan. Jadi macam mana kita nak mendidik anak-anak ini supaya memahami proses rejection atau menerima rejection ini atau penolakan ini dan kemudian macam mana nak menjadikan dia seorang yang matang. Kerana saya percaya setiap daripada apa juga keputusan perlu ada justifikasi yang jelas. Sebab itu dalam parenting antara benda yang paling penting juga kita mendidik anak-anak ni adalah dengan mengajar mereka untuk berdikari melalui pengalaman rejection itu sendiri. Contoh, bayangkan kalau ingat cerita Piramli lah. Anakku Syazali kan. Bapa membesarkan saya secara membabi buta kan contoh kan. Nak diri pun boleh cik. Apa? Kan maknanya diberi apa saja, diminta beri. Bermakna di situ anak-anak tu tidak belajar tentang rejection. Dia tak belajar tentang sakitnya di reject. Sakitnya apabila perkara tu tak dapat apa yang dia nak. Sedangkan proses itu dia perlu lalui. Sebab tu saya kalau contoh anak-anak kan, kalau dia minta sesuatu, ada waktu saya say yes, ada waktu saya say no. Justifikasi saya berilah. Tetapi kadang-kadang justifikasi itu sebab saya memang nak mengajar supaya ada waktu you kena belajar tentang ada benda you takkan dapat semua. Sebab di luar sana keadaannya jauh lebih zalim, lebih dunia realiti, dunia sebenarnya jauh lebih ganas kan. Maknanya kalau kita tidak belajar menerima penolakan, tidak belajar sakitnya, dia macam ni. Bila kita sebut tentang rejection, kita rasa sakit. Tetapi yang penting adalah kemahiran diri kita untuk memulihkan kesakitan tu. Untuk pulihkan balik diri sendiri. Kan? Contoh, siapa sih di sini yang berani kata, oh saya kena reject, saya tak sakit? Rejection menyakitkan. Cuma bagaimana kita memulihkan diri sendiri? Berapa lama masa kita ambil untuk memulihkan diri sendiri? Mungkin ada orang kena reject kan. Contoh, dia berharap nak seorang wanita. Wanita tu reject dia, saya 3 hari dah okey lah. Lepak kedai mamak dia relax lah. Rasa bahagia dengan mamak tu kan, dia tengok. Kan? Contoh kan. Tengok mamak tu macam kekasih dia. Tapi ada orang sampai berbulan-bulan, bertahun. Sebab apa? Sebab dia berkait juga dengan pengharapan yang terlalu tinggi, emosi yang terlalu dalam. Bila dia terlalu mencintai, kan, maka dia sukar untuk memulihkan. Dia macam ni, kalau saya ibarat kalau macam bercinta ni, macam tanah. First love, kita gali, kita tanam benih. Dan kita tutup, kita siram air dan sebagainya. Dia akan tumbuh pohon lah. Tetapi kita kena ingat, pohonnya tumbuh, akarnya juga tumbuh ke dalam. So bila putus, ibarat dia rentak pohon itu, lubangnya dalam. So nak memulihkan lubang itu, kita boleh tutup dengan tanah. Tapi bila hujan turun, tanahnya akan mendap kembali. Metafora yang deep lah. Jarang keluar ni. Hari ni yang keluar. Masa cerita pasal akar tu, saya dah ke akar dah. Setelah hujan, saya nampak hujan. Okey. Sebab tu bila ada orang yang terlalu kecewa, sebab dia terlalu menyintai, sebab akarnya terlalu dalam. Baik, okey. Itu saya rasa berkait rapat juga dengan komen daripada Nur Azam Muhammad Nur ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, menarik tajuk hari ini, bila kena reject, penolakan. Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi kita jadi down sangat-sangat apabila di-reject dan persediaan yang perlu ada. Ada kalanya kita dianggap tidak matang dan jadi bahan perlekeh. Ini kita tak nak. Ini yang ego tu semakin menjadi, tiba-tiba lagi suka terus jadi dendam. Okey. Mungkin kita tanya Wana sekarang. Okey, kalau rejection, macam mana Wana menanganinya? Itu yang mungkin kita nak bincangkan sekarang. Saya rasa betul apa yang Cik cakap tadi, macam high expectations lead to high disappointment. Betul tak? Betul. So for me, I rasa macam dalam hidup ni you just have to go with the flow in life. It's okay. It's okay untuk rasa semua tu. Let yourself feel. Maksudnya let yourself feel all of that. It's fine. It's going to be lagi susah untuk you kalau you macam try to numb yourself. So benda tu akan lagi berkumpul and then at one point you akan meletup. That is not healthy untuk diri you. So I rasa macam for me, kalau I rasa kesakitan, kalau I rasa kepedihan, kesedihan, I akan rasa semua tu, I akan go through it, I akan menangis and then I akan okay. I akan slowly, I akan okay, and macam benda-benda yang I buat, aktiviti sihat, healing lah healing, aktiviti sihat, saya isi masa saya dengan benda-benda macam tu, dan saya isi masa saya dengan orang-orang keliling saya yang sayang saya, yang bagi saya masa. So benda-benda tu yang help me a lot. Betul lah Wana. Malam masih muda. Buat apa bazir masa fikir tentang cinta? Gitu. Kan? Kita boleh healing sampai pagi tak balik kat kedai mamak. Wow. Tak tahu nak sambung. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita dah dengar Cik Fazli punya perkongsian dan juga Wana. Ini pendapat ataupun mungkin ada soalan juga daripada kita punya rakan-rakan di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan.
Malam masih muda. Pernah selalunya dengan kawan-kawan lah. So macam sekarang kan macam kita dah besar. Lepas tu macam baru aja habis belajar. So waktu kita belajar dulu, waktu kat EU kan macam bila kita cakap, jom kita pergi dinner, semua orang ons. Tapi macam kalau sekarang ni macam, jom pergi dinner. Oh tak boleh lah weh, aku kena pergi kerja. Tak boleh lah weh, aku kena balik kampung macam tu kan. So macam a bit sedih jugalah. Alhamdulillah tak pernah kena reject. Tapi saya yang selalu reject orang. Saya selalu reject kawan lah biasanya. Sebabkan saya sekarang tengah fasa berjimat. Okay, saya pergi office, saya memang bawa bekal. Saya reject. Saya cakap saya tak nak, saya bawa saya punya bekal. Saya cakap saya diet. Kalau saya, Alhamdulillah kuranglah kena reject. Tapi biasalah kalau kita ajak kawan keluar, kawan tak ada masa kan. Tapi kita faham juga sebab kita makin dewasa, makin banyak komitmen dan lain orang. Macam sekarang saya umur dan 20-an, kawan mungkin dah kahwin, dah beranak, dah ada tanggungan masing-masing. So kalau kita nak ajak tu susah sikit. Biasalah rejection tu, in life memang kita ada rejection. Cuma kita kena redha and kita tahu yang time ni bukan masa kita. Sedih tu sedih lah. Tapi just macam kalau saya ada hal pun saya tak boleh pergi kan. So macam terima je lah. Tapi kalau ada kawan yang memang macam kita ajak, kadang-kadang dah sampai dah 5 kali kita ajak keluar, dia asyik cakap tak boleh lah. Saya lama-lama terus tak ajak lah. Nak reject orang tu kenalah beralas. Kita kena cakap tu kena berlapik lah supaya mereka pun tak terasa hati, tak terguris dengan kita lah. So nak reject orang pun kena cakap elok-elok. Cakap baik-baik. Pendapat umum yang kita juga mungkin kita dah katakan tadi kan, baik-baik dan kemudian kita kena terima, bersifat terbuka dan juga dia berkait juga dengan emosi dan juga pengharapan. Betul. Tapi tak semudah kita boleh cakap, tapi betul. keadaan orang tu susah. Ada juga situasi yang mungkin dia mengharapkan ataupun dia memang sayang, dia meletakkan satu kata cerita yang berlainan kepada individu ni. Tetapi dia reject juga dan sebelum ni pengalaman hidup dia pun tak orang kata tak begitu cantik. Ya. Jadi sakit dia tu lagi orang kata impak dia tu lagi teruk sehingga kan dia memberi kesan hidup sepanjang ni. Dia dah tak percaya orang, dia dah malas dah nak fikir pasal cinta. Mungkin kita berkait juga dengan zaman sekarang. It's not about dia bukannya mengenai mental health sahajalah kan. Tetapi kadang-kadang ada sampai putus cinta, mencederakan teman wanita. Mungkin sampai yang lebih ekstrim menjadi jenayah dan sebagainya. Macam mana ni? Sebab itu memang antara kerisauan saya bila membabitkan hubungan cinta ni adalah lelaki. Sebab kalau dia terlalu menyintai, dia boleh membawa kepada dan kecewa, dia boleh membawa kepada tindakan-tindakan yang bersifat jenayah, agresif. Jarang kita dengar teman wanita bunuh lelaki kan, tapi biasa kita dengar lelaki bunuh wanita lah kan. Sebab apa? Dia ada fizikal, kekuatan dan sebagainya. Itu satulah. Dan yang kedua, bila kita bincang tentang soal ini kan, sebab saya nampak memang harapan ni terlalu tinggi. Tapi punca harapan tinggi itu kenapa? Kita kena pergi kepada spesifik isu. Contoh, kalau sewaktu dalam dia dibesarkan, mungkin mak ayah dia berpisah dan dia membesar dalam keadaan tidak ada kasih sayang seorang ayah. Kan? Jadi mungkin karakter yang dia nak cari itu nanti bakal suami dia adalah suami yang ada karakter yang disukai oleh mak dia dan boleh memenuhi kasih sayang keluarga dia. Jadi bila begitu harapannya tinggi sebab dia ada specific justification tinggi. Jadi bila dia reject, tak dapat menerima penolakan tersebut. Sebab apa? Sebab terlalu menyakitkan. Sebab kadang-kadang dalam hubungan, saya nampak macam ni, dalam hubungan ni kadang-kadang bila kita sebut tentang rejection, kita juga kena bincang tentang bagaimana hubungan itu dibina. Sebab kadang-kadang mungkin di peringkat awal tidak bertepuk sebelah tangan. Kan? Di peringkat awal tu dah dibina bersama-sama. Tiba-tiba seorang dah meletakkan harapan. Nah, cuma perbezaannya harapan mungkin kita terlalu tinggi, yang pasangan kita mungkin masih lagi play safe, masih mencari-cari. Tak baik itu. Kan? Itu berlaku di luar sana. Kan? Jadi bila jadi sebab dia ada satu istilah yang kalau ada satu inventory namanya IGB, inventory gaya bercinta. Ada satu gayanya nama dipanggil gaya cinta permainan. Gaya cinta permainan ni dia tak nak bertanggungjawab. Dia play safe dan cara dia tak nak komit kepada hubungan. Ini lebih kepada perempuan ke lelaki? Mana-mana boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Dia gaya cinta, dia panggil gaya cinta permainan. Jadi gaya cinta permainan dia tak ada tanggungjawab. Kan dia play safe. Play safe ni macam ni. Bila kita nak bincang pasal kahwin, sabar nanti dululah. Kita enjoy dulu apa semua kan. Jadi dia tidak ada keterikatan dan kurang komitmen. Dan dia berkenalan dengan ramai orang dan
Dia tengoklah mana yang you tak ada, tak apa. Dia kurang kebergantungan emosi kepada pasangan dia. Itu cinta permainan lah. Tapi mungkin betul lah lepas kita lari berkomitmen, tapi bila satu pihak lagi itu mempunyai satu mindset yang berbeza, itu jadi masalah sebenarnya. Betul-betul. Itulah yang mengecewakan tu. So bila terlalu kecewa kadang-kadang, ini berbalik pula kepada pengurusan emosi. Macam mana? Sebab tu saya suka bila Wana sebut tadi, bila sedih, sebenarnya antara salah satu perkara paling penting dalam emotional management adalah dipanggil self-awareness. Self-awareness, betul. Yes. Kita kena akui apa emosi yang kita rasa. Okey, Cik Bazri. Yang itu kita simpan dulu. Tentang macam mana. Jangan kita kendalikan. Izinkan saya baca ini daripada Siti Fatimah, Puan Siti Fatimah. Hai salam. Waalaikumsalam. Hai salam. Betul. Macam mana pula bila kita dah tolak cara baik, macam Wana cakap tadi, kita secara harmoninya dah explain dari A to Z, tapi orang macam tak faham-faham. Lagi menekan-nekan kita. Macam ni kita nak buat Wana kalau macam ni? Okey Wana, kita faham kadang-kadang kita dengar tentang stalker, ghosting, dia sentiasa mengikuti. Lepas tu macam tak faham bahasa, rimak. Okey, jadi macam mana tu? Saya faham situasi itu dan saya pernah melalui situasi itu. Tapi saya rasa macam, nak buat macam mana, benda tak boleh paksa kan. And then kita pun, because different people, cara diorang membesar tu, cara diorang lain. So kadang-kadang kita tak boleh nak, walau macam mana pun you try your level best untuk communicate dengan orang ni. You dah tahu dah, you dah try everything. You dah cakap, you lay out your cards already, but people don't understand. You cannot force them as well. So macam cara yang terbaik, goodbye, block everything. Tapi pernah tak lebih ekstrim? Mungkin tunggu depan rumah kadang-kadang. Alamak. Mungkin saya tak pernah lah lalui macam tu. Tapi macam different people react to pain in different ways kan. Dan you tak boleh nak control pun apa orang buat. I rasa macam cara yang terbaik adalah cara you cakap, sampaikan tu. Mungkin cara penyampaian dia tu tak positif lah kot. Mungkin dia tak slowly. Dia kena macam slowly let it go. Mungkin like you boleh, you cakap dengan dia, tapi you macam, you boleh tahu yang dia macam, oh mungkin he's taking this like very hard. So maybe you slowly like, okay kita kawan, I boleh lepak dengan you, I boleh cakap dengan you. Dia cakap janji kawan, jangan tinggalkan saya Lepas tu hilang. Lepas tu ghost. Tapi pernah rasa terancam tak sampai setakat ni? Macam terancam, maksudnya you know, alamak dia ni dah betul-betul psycho ni. Itu antara yang kita risaukan sebenarnya. Betul, pernah rasa macam tu, tapi macam masih alhamdulillah terkawal lah. Fatin macam mana? Ada pernah macam saya macam lebih kurang Wana lah. Sebenarnya satu beban, bukanlah nak cakap bebanan. Benda kalau tak bertepuk sebelah tangan awal-awal dua-dua tadi tu tak begitulah kan. Tapi saya nak juga kadang-kadang peranan dua-dua belah pihak pun memainkan betul. Kadang-kadang janganlah bagi sesuatu situasi tu yang membuat kita yang mereject dia. Cik Fazli faham kan? Maksudnya saya tak faham. Saya tak faham. Dalam keadaan orang kata off lah, macam kita dah tahu, kita dah bincang macam mana hubungan ini akan berjalan. Tiba-tiba sesuatu yang mungkin kita rasa tak selesa dan sebagainya, itu daripada peranan masing-masing. Betul, saya faham. Itu berbalik kepada keselarian pemikiran sebenarnya, kematangan. Mungkin keseharian pemikiran saya emotional resilience saya dah tinggi dah. Jadi saya dah boleh membina tu. Kita boleh tapi ini yang kita nak mendidik, mengajak penonton. Kerana apa yang merisaukan kita, kes yang baru-baru berlaku baru-baru ni lah, sampai membunuh teman wanita kerana di-reject. Kemudian ada pula kita perluaskan lagi, mak ayah ni membanding-banding keputusan anak dan sebagainya, pergi disantaunya pula keluarga yang satu lagi dan sebagainya. Perkara-perkara macam ni, dia tak ada kematangan, dia tak ada menerima takdir, dan kemudian macam mana kita nak mengawal supaya diri kita dan orang lain untuk tidak sampai ke tahap itu dalam penerimaan takdir ataupun rejection ni. Bila kita di-reject, kenapa kita kecewa? Sebab dia berkait dengan harapan. Harapan kita tinggi. Baik. Dan harapan kita tinggi ni berkait dengan kita rasa itulah yang terbaik untuk kita, sebab itu kita mengharapkan itulah kejadiannya. Sedangkan keadaan yang berlaku, kebaikan terhadap sesuatu situasi ini kadang-kadang dia tidak akan dapat kita nilai melalui pandangan kita semata-mata. Saya bagi contoh. Bila kita dah buat baik tapi kita tetap di-reject. Kemungkinan ada orang merasakan bahawa bila kita di-reject adalah disebabkan kelemahan kita. Kadang-kadang mungkin kita tak cukup bagus. Mungkin kita ni tak handsome, kita ni gemuk contohlah kan. Bukan nama sebenar. Tapi sebenarnya ada kadang-kadang rejection itu berlaku bukan disebabkan kita. Tapi macam contoh Wana sendiri. Sebab Wana ada satu side yang Wana kata
tak boleh, tak selesa. Saya tak ready. Dalam rumah tangga kadang-kadang isu kesesuaian. Saya jumpa banyak kes penceraian yang pasangan suami baik, isteri baik. Bukan tak baik, dua-dua sangat baik. Tapi cerai, kenapa? Kesesuaian. Kesefahaman. Kan? Dia bukan soal seorang baik, seorang jahat, tidak. Jadi di situ penting untuk kita melihat sisi baik. Saya kata, istilah yang saya gunakan hikmah thinking. Hikmah thinking ni adalah mencari kebaikan. Kita kena pilih apa kebaikan bila aku tak jadi dengan dia. Apa kebaikan kalau contoh aku tak kahwin dengan dia. Kan? Apa keburukan yang ada pada sekarang? Bila kita sebut keburukan ni bukannya bermakna kita nak buat dia jadi jahat, tak. Tapi sepanjang kita kenal dia sebenarnya ada keburukan. Ada kekurangan dia yang menyebabkan, tapi biasanya orang ni bila dah emosi tinggi, dia abaikan keburukan tersebut. Tapi bila berpisah baru nampak balik betul. So benda ni kena bercakap. Kita kena ada seorang teman yang selalu kita bercakap untuk mengurus emosi tadi. Betul lah. Aku rasa kan kalau aku duduk dengan dia mesti aku jadi tak boleh nak kawal diri sebab dia akan kontrol aku everything. Sebab sekarang pun cemburu dah tinggi. Contoh. Kan? Jadi itulah hikmah thinking. Kita kena tengok apa kelebihan-kelebihan bila kita tak bersama. Dan kadang-kadang kelebihan ni kita tak nampak sekarang. Yalah. Kadang-kadang mungkin 5 tahun kemudian, mungkin 3 tahun kemudian. Sebab tu sepanjang 3 tahun kemudian sebelum jumpa hikmah tu, dia kena positif dulu. Dalam bahasa mudah positif dengan Tuhan. Kita dah buat yang terbaik dah. Tapi paling tidak macam mana kan keadaan itu tetap berlaku. Tapi kan saya perasan bila berhadapan dengan rejection ni, dia akan memberi berbagai reaksi berbeza tau. Dia satu yang pertama negatif ialah buruk sangat ke aku? Teruk sangat ke? Pada aku dah smart, intelligent. Kenapa aku kena reject? Kan? Contoh-contoh. Lepas tu, yang orang yang tidak ada fikiran hikmah dan positif, dia akan terus down sampai bila-bila. Dia merasa itulah diri dia. Sebab tu dia perlu diuruskan benda tu. Sebab sekarang ni, bila dia macam ni, kekecewaan, kemarahan tadi, dia akan jadi sangat berbahaya bila dia duduk seorang. Bila dia duduk seorang, dia duduk diam, dia sunyi, itulah yang akan mengganggu kemungkinan overthinking yang akan terus berlaku. Bahkan dia akan ada syaitan yang akan membesarkan lagi emosi tersebut. Akan menyebabkan marah kan. Dah contoh bayangkan dah 13 tahun bercinta. Tiba-tiba dikecewakan. Lama tu. Lama. Berapa banyak kalau kita bercakap pasal investment, berapa banyak investment yang dah diberikan. Masa, beli kereta dah habis bayar loan dah tu. Kan 13 tahun. Betul tak? Betul setuju. Tapi itulah hakikatnya kan macam untuk kita mempelajari secara harmoninya, untuk kita bukan menguruskan emosi orang lain, emosi kita. Tapi kan kalau kita bercakap mengenai ini juga, kadang-kadang kawan ataupun peranan kawan-kawan tu memain peranan juga. Kadang-kadang kawan dah kena reject. Itulah tak nak dengar cakap, itu dah cakap dah jangan dengan ini. Dia jadi lebih tekanan. Jadi itu yang mungkin punca dia ambil pendekatan untuk seorang-seorang. Okey, dan mungkin Wana juga nak kongsikan dalam situasi ini kan, bagaimana untuk kita melihat anak-anak muda sekarang ni memang kalau buat sesuatu bukanlah tak fikir tapi mungkin belum sampai tahap matang tu. Bagaimana untuk mereka mengambil pendekatan dalam hubungan khususnya, dalam kehidupan, nak pergi apply kerja dan sebagainya, untuk mereka tahu kadang-kadang penolakan tu penting. Mungkin tak ada sekarang ni, ada lebih bagus untuk awak in future. Dan penolakan menjadikan satu titik tolak untuk muhasabah. To re-evaluate. Reflect menilai diri kita kembali. Betul. Okey, bagi Wana secara everything, semua benda yang you have to learn by experience. Takkan ada siapa akan bagi tahu you yang macam okey nanti sayang, you akan ini you akan rasa macam ni tau, tapi you kena, nobody akan bagi tahu benda you, even your parents pun takkan bagi tahu benda tu. Semua benda you have to go through it yourself. And then for me, I like to macam listen, I suka baca buku psychology. Okay. So I know how I lagi self-aware dengan diri I, dan I tahu macam mana nak redirect emotions tersebut. Bagusnya. Ya, jadi macam I suka dengar juga macam on YouTube kadang-kadang I pakai lotion kat rumah tu. I dengarlah benda-benda yang positif. Dia cerita tu. No, for real. Itu adalah ritual saya. Betul, ritual saya masa saya tengah healing tu, itu apa yang saya buat. Dan saya akan search benda-benda yang positif, saya akan baca benda-benda yang akan membantu saya, akan growkan saya. Sometimes rejection is redirection. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Itu cantik. Dalam betul. bahasa Melayu, penolakan itu adalah pengolahan. Thank you, doktor. Penolakan adalah penghaluan semula. Yes, penghaluan semula untuk membuka minda, untuk membuka haluan yang baru. A lot of things. Betul. But saya rasa main point kat sini is how you make yourself be positifkan benda tu in anything you go through in life. How do you positifkan everything? Sebab tu sebenarnya reaksi kita itu adalah yang paling penting berhadapan dengan situasi. Tanya saya kan, siapa orang paling banyak kena reject? Okey.
Agak-agak siapa? Salesperson? Salesman. Salesman. Ya, nak jual 100 batang pen, kalau ikut hukum Pareto, kalau nak jual kalau nak jual 20 batang pen, dia kena jumpa 100 orang dan 80 lah rejection. Maknanya rejection lagi banyak daripada acceptance ataupun kejayaan kan. So sebenarnya itulah dia orang yang sentiasa berdepan dengan rejection. Dia akan membina ketahanan imunisasi sebenarnya apabila dia boleh setiap kali dia reject, terima dan baiki. Sebab ada 3 jenis manusia. Ada orang bila rejection to down to stop. Betul. Satu. Yang kedua, ada orang bila berlaku rejection, dia terus down, dia bangkit balik dan dia buat benda yang sama. Ada orang yang ketiga, bila dia rejection, dia down, dia bangkit, dia tengok cara. Apa cara yang boleh diubah ataupun dia bertambah baik. Kita menjadi orang yang lebih baik. Kita kena jadi yang nombor 3. Nombor 3. Saya nombor 3. Ramai orang yang buat nombor 2. Dia kata walaupun dia down, dia bangkit balik tetapi dia buat benda yang sama. Maka apakah akan berlaku hasil yang berbeza dengan cara yang sama? Salah percaturan sebenarnya. Okey, baik. Mungkin Wana, ni pujuk ni pesanan kepada kita di luar sana lah. It's okay. Macam mana kita untuk terus pada saya sebenarnya rejection ni tentang keterbukaan kita menerima fitrah kehidupan ini sebenarnya. Saya rasa last word ni kita patut bagi kat Cik. Satu. Okey, mana dulu? Ladies first. Okey, repeat balik soalan tu. Okey. Macam mana kita, macam Wana ni saya nampak Wana dah sangat matang dan bersifat terbuka dalam menerima penolakan ataupun memberi justifikasi dalam menolak sesuatu. Okey, so bagaimana kita nak mengajak mereka di luar sana ni untuk mempunyai satu yang positif dalam menjalani kehidupan kita ni? Okey. Macam Wana cakap tadi, everything has been said. For me, rejection itu adalah normal dalam hidup. And it's just part and parcel of life. You akan go through rejection and then you akan reject juga. Dalam everything, in every aspect dalam hidup you. So, I rasa macam self-awareness is very important. What you feel, kalau apa-apa you rasa kesedihan, kemarahan semua, you kena tahu yang, okay, I ada dalam bubble ni. This is how I manage I punya emotions tau. Kalau I rasa macam rejected and I rasa down, I rasa sedih, I akan fikir macam, okay, saya ada dalam bubble ni where I'm feeling all of this. Okay? Tapi I kena gain that courage and gain strength untuk say, okay, I have gone through dalam bubble ni, now it's time to take myself out of this bubble. Understand? So macam betul. That is how I macam psycho. Kita tak ada sediakan grafik, minta maaf. Psycho kan. I punya brain macam like, okay, I dah go through this bubble. Now it's time to take. Untuk keluar. And think of what is better for me in the future. Oh, love. Dah lah cantik. Cik Fazli, silakan. Silakan. Saya ingat ke Cik Fazli nak cakap, dia cakap? Silakan. Semua dah cakap. Semua dah cakap. Mana mungkin kita dapat merasakan manis. Manisnya manis. Selagi kita tak pernah merasa pahit. Kan? So mana mungkin kita akan dapat rasa nikmatnya bahagia selagi kita tak pernah rasa derita dan kecewa. Kan? Cuma sebab kedua emosi ni penting. Dan bahkan ada satu kajian yang saya ingat tentang, saya lupa nama kajian tersebut, pasal tikus kan, yang diberi makan bahagia, tak ada tension langsung, mati lebih cepat. Mati lebih cepat. Saya lupa nama eksperimen tersebut lah. Tapi apa yang saya nak cerita di sini, dalam apa saja kita buat, pastikan kita doa, minta dengan Allah berikan kita yang terbaik. Bila kita sebut terbaik ni bukan mengikut definisi kita. Betul, setuju. Kan? Definisi terbaik maknanya, contoh, walaupun benda tu benda yang kita suka tak dapat, benda yang kita tak suka kita dapat. Tapi bila kita dah minta doa, maknanya itulah yang terbaik. Cuma terbaik tu kadang-kadang kena faham, definisi terbaik tu bukan pada definisi kita, tetapi Allah yang lebih tahu. Sebab kadang-kadang berpisah tu lebih baik, kadang-kadang bersama tu lebih baik. Kita tak tahu, tapi mungkin kita akan tahu bukan sekarang, mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, baru kita sedar. Sebab itu dalam apa jua, dalam hubungan, dalam apa jua, saya rasa antara pengurusan emosi yang terbaik ni, salah satu caranya selain daripada apa yang Wana sebut, adalah memang kita berdoa dalam solat, mengadu dengan Allah bahawa apa yang kita rasa, luahan perasaan pada Tuhan, percaya pada qada dan qadar, dan tak ada itu. Saya senang aja kalau orang reject saya, kita jangan buat benda yang ekstrim dan sebagainya. Pergi je kat muka dia, macamlah kau bagus. Awak dah ada sifat dendam kat situ. Tak ada. Dan kemudian satu lagi paling menarik sini, kau reject aku, kau akan menyesal. Saya kalau reject, saya flip hair je.
terus. So dia takkan jumpa muka saya lagi. Okey. Dan itulah antara perkongsian kita hari ini. Saya rasa dia bukanlah untuk semua reject dalam perhubungan, tapi dalam kehidupan pun saya rasa apa yang dikongsikan oleh tetamu kita ni membuka mata kita, jadi kita macam lebih kuat sikit lah. Betul, satu keterbukaan untuk kita semua di luar sana. Kerana inilah yang kita akan hadapi setiap hari dalam kehidupan kita, membina kematangan dan ketahanan diri kita. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada Wana dan Wana. Sama kita dalam gelak kita, santai-santai kita. Tapi saya percaya ramai yang kita tersentuh dan memahami dalam melayari batera kehidupan ni. Inilah yang perlu kita hadapi dan ada sebenarnya. Tak apa, kena reject tak apa. Kita jadi kuat lepas tu. InsyaAllah kita akan jadi lebih baik. Kita cuba lagi untuk cari orang yang sebaik-baiknya untuk kita, insyaAllah. Jadi kalau tak tengok wanita hari ini, jangan nyesal. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sini kan. Okey, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Ini ada satu perkongsian khususnya untuk ibu bapa di luar sana berkenaan dengan pertumbuhan untuk anak-anak kita. Hari ini saya bersama dengan Perzana Muhammad Rosli, pakar dietetik klinikal Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna. Sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap mengenai tak kena pasti... reject, ya? Oh, jangan. Untuk anak-anak ni, diorang dah pandai. Diorang ada yes day. Yes, Okey, untuk kita nak mengulas berkenaan dengan pembesaran anak-anak ni kan. Mengapa agaknya pertumbuhan pesat di usia awal remaja tu sangat-sangatlah penting, dan juga ini adalah merupakan peluang terakhir untuk mereka ni, anak-anak kita ni mencapai potensi ketinggian yang optimal. Umur 10 hingga 15 tahun ni memang pertumbuhan yang paling pesat. Dia akan mencapai dalam 15%, 20% ketinggian dewasa lah. Sebab umur ini yang dia punya, kita kata growth plate atau plate ketumbuhan akan tertutup. Ini masanya masih terbuka. Kita cakap ya. Lepas tu ini yang kita kata growth spurt atau ketinggian yang maksimum. So kalau dia terlepas peluang lah, tak ada lah. So kita kepada peluang inilah kita nak menggalakkan ketumbuhan terakhir dengan melihat pemakanan dia supaya tidak terbantuk, tidak ada yang dia punya tulang tu, jisim tulang tertutup. Dia ada waktu dia juga. Betul lah. Kalau saya nak relatekan dengan anak saya kan, Perzana, masa dia kecil dia agak besar. Bila dia tinggi tetapi dia kurus. Okey, tak apa. Kita nak sentuh juga bagaimana agaknya pengambilan nutrisi dan juga nutrien untuk mereka ini yang kata dalam tempoh pertumbuhan yang pesat ni, mereka perlu juga mempertingkatkan perbandingan mereka dan juga mereka yang sewaktu mereka kecil dulu. Kanak-kanak umur 10 hingga 15 tahun, dia perlu lebih daripada bila mereka masih kecil lah. Kalau kita tengok kepada saranan pengambilan Nutrien Malaysia 2017, kanak-kanak umur ini dia perlu lebih lagi. Dia macam adult punya kalori, ya, protein pun ikut adult, ya, dia kena mengikut. Kalau dia tidak mengikut kepada pengambilan nutrien ini, dia akan ada masalah tulang tu, jisim tulang tu tertutup awal, kebantutan ketinggian, kita tak sampai potensi dan potensi ketumbuhan dan untuk genetik, dia ikut genetik juga mak sama ayah lah. Ya, dan kalau kita tengokkan kajian, 70% tidak mengambil cukup. Zat besi tak cukup, vitamin D tak cukup, kalsium tak cukup. Okey, ini penting sebenarnya untuk ibu bapa jugalah untuk mereka menyediakan. Okey, bercakap mengenai nutrien-nutrien untuk anak-anak ni, betapa pentingnya. Ini sebenarnya menyokong kepada pembesaran golongan remaja ni lah, anak-anak kita lah. Bagaimana agaknya ibu bapa boleh memastikan anak-anak mereka mencapai potensi yang sebaiknya? Kalau dalam praktis saya lah, yang 20 lebih tahun ni, kanak-kanak cerewet. Tidak mau minum susu, tak makan sayur, picky, memilih, yang reject selalu, ya. Ada yang tak mau makan. Reject tau. So ada kekurangan. So kita perlu kalsium daripada tenusu, vitamin D juga daripada tenusu, ya, daun hijau, kalsium, arginina dan vitamin K untuk tulang yang kuat dan panjang, protein yang mencukupi, kalori juga mencukupi lah. So kalau kita tengok anak ada masalah tidak makan, cerewet, tengok kebantutan, kalau kita tengok carta ketumbuhan, itulah kena jumpa pakar-pakar yang bertauliah, pakar berpengalaman lah, nak tengok apa masalah dia dalam pengambilan makanan tidak mencukupi ke, sebab masa tu dah
dah pendek kita cakap. Okey, dan apa agaknya sebaiknya pendekatan awal yang dibuat oleh ibu bapa untuk anak-anak ni untuk dari segi pemahaman mereka, penyediaan awalnya? Selalunya kita kena pantau ketinggian berat badan daripada awalnya semua. Kita tengok yang carta ada buku pink, buku biru kan? Betul. Ya, buku biru. Itulah kita kena pantau carta ketinggian dan baru kita tengok bila dia pergi sekolah dia lagi pendek. Dia pergi sekolah dia lagi kecil. Ya, dan dia selalu sakit. Dia kadang-kadang kita tengok dia tak berapa matang, gigi tidak tumbuh, ya. Kuku pun tidak tumbuh, saiz kasut sama, saiz baju pun dia boleh pakai baju 2-3 tahun. Tapi boleh pakai baju 3 tahun. Betul. Okey, itu sebenarnya normal ataupun itu memang kita kena mendapat kita memang kena dapat bantuan. Ya. Puan Rozana dah bagi saya takut. Sebagai ibu bapa kan sebenarnya itulah penting untuk kita mendapat sedikit ilmu berkenaan dengan tumbuh besar anak-anak. Okey, dan bagaimana untuk mereka nak mendapatkan maklumat sebaiknya untuk ibu bapa sana untuk lebih banyak lagi berkenaan dengan apa yang kita kongsikan hari ini, Puan Rozana? Saya satu daripada panel IMFAD atau Identification and Feeding Management Feeding Difficulty. Di sana kita ada klinik-klinik IMFAD. Kita boleh pergi kepada dia punya website dia, tengok kepada pakar-pakar yang boleh pantau atau ke klinik pediatrik ya sekarang budak daripada kecil, kanak-kanak kecil dan sehingga remaja. Kadang-kadang kita fikir, remaja tak payah nak pergi doktor dah ya, dah besar dah ya. So kita perlu sebab kadang-kadang kita sarankan sekurang-kurangnya sekali setahun kita pergi jumpa doktor atau pakar klinikal seperti saya, pergi jumpa tengok pasal pemakanan sebab anak di sekolah tidak makan ya. Ya. Betul-betul. Tidak makan. Dan apa sebenarnya makanan yang sesuai untuk mereka untuk hari-harian pergi sekolah kan kalau kita tak pantau? Ya, sebab sekarang ni makanan pagi pun tidak. 70% kanak-kanak tak makan. So sarapan pagi seperti roti, kadang-kadang cereal ke, susu bagus, susu yang lengkap kita cakap lah. Betul. Dia bukan susu yang tidak lengkap. Dia ada susu yang lengkap, susu kalori tinggi, makronutrien dia yang lengkap lah. Ya, tengah hari nasi ke, ada sayur dia, ada protein dia, kita suku separuh dia sikit lah. Malam pun sama jugalah. Sebelum tidur pun penting, tidur pukul 10 tidur untuk grow, untuk nak bagi ketinggian tu lah. Okey, itu antara sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh juga memberi kesedaran kepada ibu bapa. Sedikit saya nak tambah untuk peristiwa 10 plus boleh menyelesaikan nutrisi remaja 10 tahun dan ke atas. Remaja Malaysia enteng. Ini yang kita bincangkan tadi, nutrien tumbesaran di waktu pertumbuhan pesat dan juga peristiwa 10 plus boleh membantu pertumbuhan pesat dan juga optimum remaja. Banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan tapi itu sedikit sebanyak yang boleh diberikan dan juga pencerahan daripada Puan Rozana Muhammad Rosli selaku pakar dietetik klinikal Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sama-sama kerana bersama dengan wanita hari ini. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Banyak lagi perkongsian selepas ini. Anda jangan ke mana-mana selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, masih lagi bersama kami. Kita dah sampai pun di hujung siaran kita hari ini dan kita nak bacalah komen-komen tadi tu. Banyak sebenarnya. Okey. Banyak kena reject. Banyak ada pengalaman kena reject kan? Tak apa, kita sama-sama. Okey, ini daripada Ain Hashim. Dia tanya kita macam mana pula kalau yang perempuan bila ajak kawan dia lepak tapi dia reject sebab lebih utamakan boyfriend. Saya sakit hati bila ada kawan macam ni. Dan bila diorang dah break baru nak cari masa untuk kawan. Awak ni, ini lazim dalam hubungan kan? Hubungan friendship yang mana boyfriend diutamakan. Tapi tak apa, kita cari kawan lain ataupun kita bolehlah juga membantu sebab kalau dia cari kita maksudnya kita ni penting. Betul. Okey, bercerita pasal reject ni kan sebenarnya minta mungkin sikit peribadi tapi dalam kehidupan kita ni orang yang takkan reject kita adalah mak kita. So saya faham, saya nak ucapkan terima kasih. Mungkin ramai tertanya, saya memilih untuk bertugas hari ini. Mereka suruh saya berehat tapi saya tahu saya tak boleh bersendirian. Saya nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih tak berkesempatan di sosial media dan sebagainya. Setiap doa, setiap Al-Fatihah, setiap ucapan untuk saya yang tak sempat saya nak balas, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan saya wakil melihat kepada komen-komen yang diberikan oleh penonton, rakan-rakan sahabat awak, wakil mereka saya mengucapkan takziah kepada awak. Semoga rahmat ditempatkan mereka yang soleh insya-Allah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Beradanya saya di sini kerana saya dah kehilangan seorang penonton setia wanita hari ini, peminat saya nombor 1. Mungkin ini adalah siaran pertama yang beliau tak menyaksikan saya. Terima kasih kepada semua. Jadi Al-Fatihah untuk mak saya. Terima kasih, insya-Allah. Al-Fatihah.
Amin, amin ya rabbal Baik. alamin. Salah satu lagi, Pak saya pun suka memasak. Jadi esok kita masak apa? Esok kita akan bawakan topik ini pun salah satu kegemaran saya. Aneka menu kerabu. Okey, jadi menu esok kita kerabu. ada yang berbagai kerabu. campur-campur kan. Kerabu mesti warna biru. Ada kelapa, ada ikan. Mana tahu esok ada kerabu warna hijau dari pandan kan. Okey. Tak apa. Itu sebenarnya nak kita bawakan. Banyak lagi perkongsiannya hari Selasa bersama dengan rakan-rakan kami yang lain insya-Allah. Okay, insya-Allah saya akan kembali pada esok untuk rasa makanan yang sedap. Back to back ya. Baik. Insya-Allah kita jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri